Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada rakan media yang datang pada petang ini. Pada petang ini tuan-tuan, saya akan berkongsi dengan tuan-tuan rakan media berhubung dengan operasi yang kita lancarkan tuan-tuan. Op Khazanah, iaitu operasi ke atas pemburuan haiwan-haiwan eksotik dan haiwan terlindung. Untuk maklumat rakan media, Polis Johor mengesahkan terdapat 2 operasi berkaitan pemburuan haiwan eksotik dan penggunaan senjata api secara haram telah dijalankan di negeri Johor. Operasi pertama adalah di tepi Sungai Lenggor, Jamaluang, Mersing, di mana pada 9 Ogos pada jam 10.20 malam pada 9 Ogos jam lebih kurang 1:30 pagi, pasukan polis dan anggota penguatkuasa dari Jabatan Perkhidmatan Negeri Johor dan pasukan Gerakan Am Bidang M telah melakukan tangkapan terhadap 3 lelaki berbangsa Iban yang berusia 33 hingga 47 tahun. Turut dirampas bersama-sama mereka adalah 2 bahagian daging babi hutan, 1 trofi duri landak, 2 laras senapang buatan sendiri, 3 butir peluru penabur 12 bor, 3 bilah parang, 1 kenderaan jenis Mitsubishi Triton. Kesemua tangkapan ditahan reman selama 7 hari bermula pada 10 Ogos hingga 16 Ogos bersabit kesalahan di bawah Akta Permeliharaan Hidupan Liar 2010 dan Akta Senjata Api 1960. Operasi susulan adalah hasil daripada maklumat Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Daripada maklumat tersebut, pihak polis IPK Johor pada 9 Ogos jam lebih kurang 10 malam, bahagian siasatan khas D9 IPK Johor dan IPD Keluang telah melakukan tangkapan ke atas 2 lelaki Cina dan 1 perempuan Cina yang berumur di antara 44 hingga 53 tahun di beberapa lokasi di daerah Keluang, Johor kerana disyaki terlibat dalam kegiatan pemburuan haiwan eksotik. Turut dirampas sudah 54 bahagian daging babi hutan, 17 bahagian disyaki daging ayam hutan, 10 bahagian disyaki daging burung pucung, 16 bahagian disyaki daging kijang, 2 kepala kijang, selaras senapang patah, 270 butir peluru penabur senapang patah pelbagai jenama, 1 buah kenderaan Hilux, 1 buku lesen senjata api. Kesemua tangkapan kini ditahan reman selama 3 hari bermula pada 10 Ogos hingga 12 Ogos bersabit kesalahan di bawah Akta Permeliharaan Hidupan Liar 2010 dan Akta Senjata Api 1960. Kes disiasat di bawah Seksyen 8 braket A dan 8 braket B Akta Senjata Api, Seksyen 60 braket 1 Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010. Polis Johor menyeru orang ramai agar menyalurkan maklumat kepada pihak polis jika terdapat mana-mana orang yang memiliki senjata api buatan sendiri. Bagi semua pemegang senjata api berlesen, Polis Johor memberi amaran tegas akan membuat semakan ke atas penggunaan senjata api yang berlesen untuk memastikan tiada sebarang pelanggaran syarat lesen yang dikeluarkan. Polis Johor akan mengambil tindakan tegas dengan membatalkan lesen senjata api jika terkesan sebarang penyalahgunaan ataupun pelanggaran syarat lesen. Sekiranya orang awam mempunyai maklumat berkaitan kegiatan ini, bolehlah menghubungi Bilik Gerakan Kontingen Johor di talian 07-2254-074. Kita, untuk makluman tuan-tuan, kita akan buat review ke atas semua pemilik-pemilik lesen, khususnya senapang patah. Dan kalau kita dapat kesan tuan-tuan, aktiviti yang memberi pinjam ataupun membenarkan pihak lain menggunakan senjata untuk memburu, kita akan mengambil tindakan tegas.
tidak ada lagi tuan-tuan kebenaran yang diberikan kepada mana-mana pihak untuk memburu hidupan liar tuan. Ini sejak Akta Perlindungan Hidupan Liar 2010 tuan. Itu tidak ada lagi, tidak diberi kebenaran kepada mana pihak untuk memburu binatang liar. Ada apa-apa soalan? Di Johor, nanti saya semak banyak. Sebab tu sejak saya di Johor pun saya telah mula membuat review balik tuan-tuan. Bukan sejak senapan patah, tapi yang mana memiliki pistol sebagainya pun saya ada review balik. Adakah ada keperluan untuk mereka memiliki senjata api hanya sekadar berasaskan kepada mereka ada banyak duit dalam akaun bank, mereka ni ada syarikat, adakah itu satu-satunya asas yang digunakan? So saya tengah review balik, baru ni pun ada saya batalkan 4 permohonan untuk melanjutkan lesen pistol. Kita tak nak Malaysia ni satu hari nanti jadi macam cowboy. Semua orang ada pistol, semua orang ada shotgun. Mungkin akan mengeluarkan syarat tambahan bagi pembunuh baru. Syarat semua dah ada. Macam saya kata, kalau memang ada syarat, kita nak meluluskan lesen ni bukan senang. Khususnya dalam isu pemilikan senapan patah untuk menjaga ladang sebagainya. Memang syarat dia ketat. Kita akan buat pemeriksaan sejauh luas kawasan yang dimiliki. Adakah ada asas bahawa tanaman-tanamannya dimusnah daripada binatang-binatang liar ni. Memang kita semak, kita cek betul-betul, baru kita luluskan. Daging yang dirampas ni adakah untuk pasal tempatan? Kita setakat ni yang kita dapat maklumat kita ada, memang sebahagian tu memang nak disalurkan kepada restoran di daerah Keluang dan juga di kawasan lain-lain, dan juga ada juga yang dieksport ke luar negara. Tu yang kes 2 ni memang kat hutan Mersing dengan Keluang saja ke atau ada hutan lain? Yang ni dekat ini lah, Mersing dengan tu ya. Mersing. Kita yakin ada lagi tempat-tempat lain. Ada lagi. Itu yang kita akan bekerjasama rapat dengan Perhilitan, dengan PJA dan juga dengan bahagian setanjanya kita untuk mengesan lagi ya. Mungkin juga ada aktiviti persekongkolan yang kalangan agensi penguatkuasa dengan aktiviti-aktiviti pemburuan haram ni. Dah berapa lama diorang ni aktif tu? Sejak 2018. Mereka ni satu grup ke, satu sindiket ke yang akan tag itu ni? Ini ada kaitan. Yang kita tangkap di Keluang dengan yang di Mersi memang ada kaitan. Datuk nak tanya soalan lain, Datuk? Ya. Baru ni 4 Ogos ada berlaku kes bendera terbalik kat sekolah Keluang tu, jadi mungkin yang tak nasihat Datuk sini. Yang pertama, isu bendera terbalik ni, terbalik ataupun tersilap pasang ni dah banyak kali kita dengar. Kita dah merdeka 63 tahun. Saya kata tak sepatutnya berlaku lagi. Saya tidak akan lagi memberi amaran, tuan-tuan. Kalau ada lagi kes-kes sebegini, tuan-tuan, saya akan arahkan CID untuk buka peta siasatan sama ada di bawah Seksyen 504 KK 233 Akta Multimedia Komunikasi ataupun di bawah Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil. Tidak ada lagi permohonan maaf berbagai alasan yang diberikan. Macam baru ni dekat Keluang ada sekolah kebangsaan, jenis kebangsaan yang cuba meletakkan kesalahan pada pihak lain. Katanya yang memasang ni pekerja asing dan sebagainya. Saya tak akan terima ni, tuan-tuan. Ini kali terakhir, lepas ni tuan-tuan, kita akan mengambil tindakan mengikut undang. Tidak ada lagi maaf, tuan-tuan. Balik kepada yang operasi tu, berapa harga daging tu di pasaran? Anggaran tu? Kena semak dengan satu mangkuk daging rimau pun kat 1,000 boleh. Posisi saya kata satu mangkuk daging rimau pun dekat 1,000 kata. Nanti kita akan dapatkan detail. Macam-macam daging pun macam. In fact, waktu kita buat sebuan pun, kita pun tak dapat nak mengesahkan daging. Kita terpaksa panggil Perhilitan datang. Yang Perhilitan ada sekali ni tak lah. Dia orang pun kena buat DNA. Baru dapat confirm ni daging apa, daging harimau ke, daging gijang ke, kan, daging babi hutan ke. So kena ada orang yang pakar lah.
oleh pihak PJRM dan tentunya memberi sedikit integriti kepada kepolisian. Di peringkat negeri sendiri bagaimana Datuk nak pastikan perkara itu berlaku? Sebenarnya Johor ni, saya dah banyak kali cakap dalam PC dan memang kita banyak menerima maklumat daripada orang awam. Kalau tanya saya setakat saya dekat Johor tuan-tuan, kalaulah 10 maklumat yang diberi oleh orang awam tu, 9 tu memang tepat. Dan banyak kejayaan-kejayaan kita tu tuan-tuan adalah berdasarkan maklumat yang diberi oleh orang awam. Semalam pun kita ada buat 3 serbuan di lokasi pusat-pusat hiburan, 1 serbuan di sebuah rumah yang mana menempatkan pelacur-pelacur daripada warga negara asing. Itu pun semua maklumat daripada orang awam. InsyaAllah maklumat yang dibagikan tu kita tidak akan bocorkan sumber yang memberi maklumat. Kita tak pernah bocorkan pun. Dan kalaulah ada di kalangan pegawai polis, anggota polis, kontijen Johor yang membocorkan maklumat-maklumat yang diberikan kepada penjenayah ataupun sindiket tuan-tuan, saya akan mengambil tindakan. Dan tindakan saya pun telah ambil. Ada 3-4 kes yang sebelum ni yang ditangkap anggota dan pegawai yang bersekongkol yang menyalurkan maklumat kepada aktiviti jenayah. Salah satunya anggota trafik, satu lagi anggota daripada narkotik tuan-tuan yang terlibat narkotik di Muar, dan 14 anggota pegawai polis yang ditangkap yang bersekongkol dengan parti lah. Tu yang pasti tuan-tuan, kalau ada saya akan tangkap. Ini pembelot daripada dalam tuan-tuan. InsyaAllah di Johor ni tuan-tuan, hubungan pihak polis Johor, Johor dan kontijen Johor dengan masyarakat memang rapat dan kita amat mengalu-ngalukan maklumat, sumbangan, idea daripada orang awam untuk membantu pihak polis sama-sama membenteras jenayah di Johor tuan-tuan. Boleh komen yang yang sindiket judi dan satu warga asing masih boleh berniaga di Johor ni, ada banyak tempat lagi yang mereka boleh berniaga macam tak ada tindakan. Saya tidak menafikan memang ada tuan-tuan kehadiran warga asing yang berniaga di Johor ni. Kita akan membuat operasi dalam waktu yang terdekat ini. Kita kena berkolaborasi dengan pihak PBT dan sebagainya lah. Sebab lesen ni tuan-tuan kebanyakan di bawah PBT ya. Mungkin dia orang ada lesen, mungkin dia orang tak ada lesen kan. Contohnya di pasar borong Pandan, banyak warga asing yang berniaga di situ. Waktu PKP ni mungkin kurang, tapi lepas ni mungkin akan meningkat. InsyaAllah kita dah susun tuan-tuan, kita punya jadual untuk kita melancarkan operasi bersepadu tuan-tuan. InsyaAllah kita akan buat dalam waktu terdekat ni. Berkenaan yang di Selangor tu ramai netizen meminta Datuk, memanggil Datuk untuk membantu menguruskan benda yang berlaku di Itu pandangan dia orang lah kan? Tak ada komen, itu pandangan dia orang. Masyarakat publik dia orang boleh bercakap lah bagi pandangan, tapi saya akan berada di Johor lah. Okay. Ada semalam kita ada buat 2 tuan-tuan. Semalam 3 operasi pusat hiburan. Tangkap jumlah pemeriksaan yang kita buat 68. Kompaun yang dikenakan 2 tuan terhadap pemilik premis tersebut. So sinarai kesalahan banyaklah. Ada yang Seksyen 55 atau Immigration pada Enemen Kerajaan Negeri yang tak ada lesen lah. Seksyen 6-1 atau Immigration, ini warga asing terlibat. Dan jumlah keseluruhan serbuan yang pihak kontijen Johor buat ke atas pusat hiburan sepanjang PKP ni adalah 6 serbuan. Dan kompaun yang dikeluarkan ke atas individu dan pemilik pusat hiburan sepanjang PKP, individu kita bagi 15 kompaun, pemilik 1 tuan. Semalam pun waktu saya turun ke bawah tuan-tuan, memang pub itu sebenarnya dibenarkan menghidang makanan, tetapi penjarakan sosial tidak ada. Itu yang kita bagi kompaun. Dan juga tidak ada semakan suhu sebagian dibuat dengan betul lah. Maklumat yang ditulis dalam buku pun tak betul. Itu kita kenakan kompaun. Kita akan terus tuan-tuan membuat operasi ke atas pusat-pusat hiburan ni bagi memastikan mereka mematuhi. Mereka dibenarkan beroperasi tapi perlu mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Kalau ada pelanggaran kita akan mengambil tindakan tegas.
Okey tuan-tuan, kalau tak ada persoalan, terima kasih banyak. So, ini rampasan ya. Tuan tak pakai ni. Ini kita rampas kat mana? So ini tuan-tuan barita yang kita rampas kat Keluang semalam. Pemilik dia ada lesen dan ini yang saya katakan ini disalahgunakan. Dia benarkan dia tadi guna untuk memburu dan dia juga pinjam kepada orang lain. Pinjam kepada orang lain untuk memburu. Peluru tu 270 semua. Berbagai jenis peluru. Yang di Mawak M. Tuan-tuan, yang ni yang kita rampas dekat Mersing ni. Ini buatan sendiri tuan-tuan. Nampak macam real lah. Buatan sendiri. Dan kita pun tengah jalankan siasatan lanjut tuan-tuan untuk dapat maklumat lanjut sama ada memang dekat Mersing memang ada mungkin tempat membuat senjata ni. Senjata buatan sendiri. Katanya suspek kita tangkap ni dia belajar melalui internet untuk buat senjata. Sama tuan. Kalau tuan-tuan ni kita bagi gambarnya. Ini kepala uzar. Ayam ikan. Kaki harimau mana ada? Kita punya confirm juga harimau. Harimau Malaya.